إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الأصدق الحديث كتاب الله فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala di atas keizinan Allah pada malam ini. Malam ini merupakan malam yang keenam kita berada pada bulan Ramadan. Alhamdulillah kita selesai menunaikan kewajipan kita berpuasa untuk hari yang kelima. Moga-moga segala ibadat yang kita lakukan bermula daripada terbitnya fajar sehinggalah kepada waktu malam Allah Ta'ala menerima amal-amal kebaikan, amal-amal soleh yang kita lakukan, khususnya pengisian kita pada malam ini. Marilah sama-sama kita melapangkan dada kita. Kita mohon pada Allah untuk membuka minda kita, membuka segala hijab-hijab untuk memasuki ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah menjauhkan kita daripada segala penghalang penghalang kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama kita ikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah. Ya, kita bertemu pada malam ini, kita berjumpa pada malam ini, kita bersama-sama pada malam ini adalah kerana Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan kalam Allah, untuk kita membesarkan kalam Allah dengan kita memperuntukkan waktu kita, memperuntukkan tenaga kita, kesempatan ini untuk kita memahami tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim yang telah dipecah-pecahkan menjadi 30 juzuk. Jadi pada malam ini kita akan masuk kepada juzuk yang ke-6. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan seperti biasa, tuan-tuan dan puan-puan kena merujuk kepada nota yang telah pun dibekalkan. Kalau tiada nota, tuan-tuan dan puan-puan digalakkan untuk membuka Al-Quran terjemahan. Ketika mana tuan-tuan buka Quran terjemahan, tuan-tuan dan puan-puan sudah boleh mencatat maklumat-maklumat tambahan yang ada pada Quran terjemahan. Baik, kita pergi kepada juzuk yang ke-6 pada malam ini. Okey, juzuk yang ke-6 mengandungi merangkumi dua surah, iaitu suratul Nisa dan juga suratul Al-Maidah. Yang mana suratul Nisa bermula daripada ayat nombor 148 sehinggalah habisnya suratul An-Nisa. Kemudian juzuk yang ke-6 diwakili oleh suratul Maidah
ayat 1 sehingga ayat nombor 81. Kemudian untuk juzuk ke-6 ini seperti biasa, kita pada malam-malam yang sebelum ini, kita telah belajar untuk mencari tujuan objektif yang ada pada setiap juzuk. Maka untuk juzuk 6, kalau tuan-tuan lihat di nota yang dipaparkan di skrin tuan-tuan dan puan-puan, kita akan menggunakan tujuan surah yang ada pada suratul Maidah. Untuk juzuk 6 ni, kita ambil tujuan surah itu yang ada pada surah Maidah. Sebab apa? Sebab juzuk 6 ini kebanyakannya adalah diwakili oleh ayat-ayat yang terkandung dalam suratul Al-Maidah. Suratul Nisa kita telah sebut untuk juzuk yang kelima, kita telah juga sebut tentang juzuk yang keempat. Jadi malam ni kita akan lihat sebentar lagi tentang apakah tujuan surah yang kita boleh jadikan sebagai panduan bagi juzuk yang keenam. Kita akan rujuk dalam suratul Al-Maidah. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kita lanjutkan dengan beberapa ayat yang terkandung dalam suratul Nisa. Nanti lepas habis suratul Nisa untuk juzuk yang ke-6, kita akan pergi kepada suratul Al-Maidah. Masa suratul Maidah nanti kita akan sebut tujuan suratul Maidah, pembahagian kandungan suratul Maidah, dan kita akan melihat beberapa ayat yang terkandung dalam suratul Maidah. Baik, kita habiskan terlebih dahulu beberapa baki ayat yang terkandung dalam suratul Nisa ayat 148 sampai ayat nombor 176. Kita sedia maklum tuan-tuan dan puan-puan ya, kita telah sebut pada juzuk yang kelima dulu ya, kita telah pun mengetahui tentang pembahagian maklumat kandungan ayat yang ada pada juzuk pada suratul Nisa. Okey, suratul Nisa kita telah sebut pada pengisian yang lalu. Suratul Nisa ini ada memuatkan ayat-ayat berkenaan dengan ahlul kitab, dan suratul Nisa ada juga ayat-ayat yang memuatkan cerita tentang orang munafik, dan suratul Nisa memuatkan cerita tentang bagaimanakah hukum hakam kekeluargaan, hukum hakam kepada masyarakat, khususnya orang-orang yang lemah. Jadi pada ayat 148 sampai 176 ni, ia banyak merujuk kepada ahlul kitab, dan kita akan lihat nanti penutup dia apa. Baik, kalau kita lihat di nota yang dilampirkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ayat 148 sampai 149, Allah Ta'ala menyebutkan tentang larangan menuturkan perkataan-perkataan keji dan perkataan yang buruk. Ada dua tempat, pada ayat 148 sehingga 149 surah An-Nisa. Kemudian pada ayat 150 sehingga ayat nombor 152, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita berita gembira bagi orang-orang yang beriman, dan Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang kafir. Sesiapa yang mengkufuri Allah, dia tidak percaya, tidak menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menolak kitab-kitab, mereka dijanjikan azab oleh Allah. Tapi bagi orang yang benar-benar beriman, Allah janji ganjaran pahala, Allah janji ganjaran keampunan. Boleh rujuk pada ayat 150 sampai ayat 152. Kemudian pada ayat yang berikutnya 153, panjang juga ayatnya, 153, 154, sehinggalah ayat nombor 162, Allah Ta'ala mengulang lagi kepada kita tentang kezaliman orang Yahudi dan apakah balasan yang Allah nak beri kepada orang-orang Yahudi. Kemudian kita lihat kepada maklumat yang berikutnya. Kezaliman orang Yahudi dan balasannya. Baik, kita lihat ada ayat yang saya paparkan.
Okey, ayat yang kita paparkan nanti kita akan bacakan. Okey, kita terus kepada sinopsis surah yang lain. Kita pergi kepada sinopsis ayat yang berikutnya. Ayat yang berikutnya 163 sampai 170, Allah menceritakan tentang persamaan dasar-dasar agama yang diwahyukan kepada para rasul. Ayat 163 sampai 170. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita dalam rukun iman, kita kena beriman kepada semua rasul. Kita tidak boleh menolak salah satu daripada 25 rasul. Kalau kita tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan tolak semua rasul. Kalau kita tak percaya kepada Nabi Musa, maka kita akan menolak juga semua rasul. Sebab semua rasul ini mereka adalah lantikan daripada Allah dalam masa yang sama sebenarnya mereka membawa satu misi yang sama. Tidak lain tidak bukan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tidak ada sebab pun orang-orang ahlul kitab menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka boleh beriman kepada Nabi Musa, kenapa tak nak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab daripada rumpun rasul yang sama, membawa misi yang sama, sebab Tuhan Musa adalah Allah, Tuhan Nabi Isa adalah Allah, Tuhan Nabi Muhammad juga adalah Allah. Maknanya sumber kitab-kitab yang nabi-nabi dulu dapat daripada sumber yang sama. Jadi tidak sepatutnya menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat berikutnya Allah menjelaskan tentang hakikat Nabi Allah Isa alaihi wassalatu wassalam. Sebab surah An-Nisa ini surah yang banyak menyebutkan tentang orang-orang Nasrani khususnya. Maka kalau kita lihat ahlul kitab, maka di antara ahlul kitab yang popular, kita tahulah kalau sebut ahlul kitab saja, dia merujuk kepada Bani Israel, dia merujuk kepada Yahudi, dia merujuk kepada orang Nasrani. Maka penutup ni dekat penghujung dah surah An-Nisa, Allah menyebut tentang siapa sebenarnya Nabi Allah Isa itu. Yang sebenar-benarnya Allah terangkan pada ayat 171 sampai ayat nombor 175. Dalam nota saya ada nukilkan satu ayat 171 tentang hakikat sebenarnya Nabi Allah Isa ini apa. Apa yang patut kita jadikan Isa ini, kedudukan Isa ni dia sebagai apa. Kita semua sayang Jesus. Lepas tu kita kata I love Jesus kan? Sama. Kita sama macam orang Nasrani yang mengagungkan Nabi Allah Isa. Sama. Tapi kalau orang Yahudi, kalau kita belajar sejarah orang Yahudi, mereka ini menolak dua rasul. Orang Yahudi ni, rasul yang mereka tolak adalah Nabi Allah Isa dengan Nabi Muhammad. Mereka lah yang nak membunuh Nabi Allah Isa, sedangkan Nabi Isa ni adalah Nabi terakhir yang Allah hantar kepada Bani Israel. Tapi mereka nak bunuh Nabi Isa. Dan mereka juga menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang Nasrani tak. Orang Nasrani ni mereka terima Nabi Allah Isa. Tetapi mereka menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak boleh. Tapi kita orang mukmin, kita menerima semua rasul. Kita menerima Nabi Musa, kita sama macam Bani Israel. Menerima Nabi Musa, ya, kita pun terima Nabi Musa. Kalau orang kita pun sama macam orang Kristian, kita memuliakan Jesus, kita memuliakan Nabi Allah Isa, cuma ada perbezaan. Kita sayang Nabi Allah Isa, kita sayang Jesus itu kan, tetapi ayat 71 memberikan kita panduan. Sebenarnya kita dengan Isa ni macam mana nak buat? Maka ayat 71 Allah Ta'ala menegur ahlul kitab, khususnya orang-orang Nasrani. Allah kata, ya a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Allah menyebutkan bahawa wahai ahlul kitab. Ni ayat 171 ni dia dah masuk ayat yang agak keras sikit bunyinya. Sekejap kita akan sebut. Wahai ahlul kitab,
Jangan kamu melampaui batas dalam agama kamu. Dan kamu jangan mengatakan sesuatu kepada Allah tentang Allah melainkan perkara yang benar. Jadi Allah tegur khususnya orang Nasrani. Jangan melampaui batas. Orang Nasrani, mereka sayang Nabi Allah Isa sehingga mereka berlebih-lebih ekstrim sangat sampai mengangkat Isa ini mempunyai sifat ketuhanan. Ada yang mengatakan Isa itu adalah anak Allah, ada yang mengisahkan Isa itu adalah Tuhan. Kita orang mukmin, Allah ajar pada ayat 171, walaupun untuk ahlul kitab, tapi ayat teladan ini untuk kita semua. Dia ambil pengajaran umum. Kita pun jangan jadi watak macam orang Nasrani yang mengagungkan Nabi mereka sampai anggap dia sebagai Tuhan. Kita pun tidak boleh melampaui batas terhadap Nabi Muhammad SAW. Sebab ada orang menganggap Nabi Muhammad itu Allah sebenarnya. Ada. Dan ada orang melampau-lampau sayang kepada Nabi Muhammad sehingga mereka mengagungkan Nabi ini seperti pengagungan mereka itu mempunyai seperti nilai ketuhanan. Maka Allah tegur walaupun ayat 171 kepada ahli kitab, tapi sebab kita baca Quran, betul kita belajar, teladannya kita ambil secara umum. Jangan melampaui batas dalam agama kamu. Kita sayang Nabi Muhammad, kita cinta. Cinta kita pada Nabi Muhammad adalah iman ya. Kita sangat beriman kepada Nabi Muhammad. Kita cinta kasih kita pada Nabi Muhammad. Tetapi kita tetap menganggap Nabi Muhammad ini mulia dia bagaimana sekalipun, kita menganggap Nabi Muhammad ini dia adalah hamba dan juga pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah terangkan, sesungguhnya Isa itu kata Allah, dia adalah putera Maryam. Dia itu utusan Allah. Dia itu adalah kalimah Allah kepada Maryam. Tuan-tuan catat. Kalimah Allah di situ salah satu maksudnya adalah yang Allah sebut kun fayakun. Sebab Maryam dia tidak mempunyai suami. Tapi kenapa dia boleh dapat zuriat? Kenapa dia boleh hamil? Kerana dia hamil itulah daripada Allah Ta'ala. Kalau dia nak kata jadi, jadilah. Maka Allah kata kun, maka dia berlakulah kun fayakun. Itu adalah kalimah Allah kepada Maryam dan merupakan ruh yang Allah jadikan khas untuk Nabi Allah Isa alaihi wassalatu wassalam. Maka Allah kata berimanlah kepada Allah dan para rasulnya. Okay, itu ayat yang ujung. Lepas tu Allah Ta'ala beri satu kata-kata yang keras. Allah kata stop. Maksud stop tu maksudnya ini kalau tuan-tuan perasan ya, kalau tuan-tuan susun ya, macam mana Allah bimbing ahlul kitab dekat surah Baqarah, caranya lain. Waktu Allah sebut dalam surah Ali Imran, caranya lain. Tetapi apabila masuk surah Nisa, dia dah stage 3, dia dah masuk cara lain. Nanti waktu kita belajar sekejap lagi surah Maidah, kita akan jumpa Allah Ta'ala dah tak kata stop dah. Allah Ta'ala terus bagi hukum kafir. Tetap sebab tu pada hari semalam, kan, pada juzuk yang kelima, ingat tak kita telah membuat perkaitan, kita hubungkan surah Nisa dengan surah Ali Imran, hubungkan dengan surah Al-Baqarah, kita hubungkan dengan surah Al-Fatihah. Kalau tuan-tuan dan puan perasan baca ayat, buatkan connection antara surah dengan surah. Waktu tuan-tuan baca Baqarah, masih ingat Allah Ta'ala sebut tentang apa kepincangan Bani Israel. Okey, naik surah Ali Imran, Allah Ta'ala sebut tentang ada diskusi. Ingat tak yang beberapa delegasi daripada Najran datang jumpa Nabi SAW, mereka diskusi. Okey. Naik pada suratul Nisa, Allah Ta'ala kata apa? Kita baca ayat dia. Ayat dia, lepas Allah Ta'ala terangkan, Allah kata apa? Allah mengatakan di sini ayatnya, Allah mengatakan wala taqulu thalathatun intahu khairul lakum. Kalau kita kata ayat tu, Allah kata jangan kau kata Tuhan itu 3. Yang Trinity itulah. Lepas tu Tuhan kata apa? Intahu. Tuhan kata stop. Tuhan kata berhenti. Ia lebih baik bagi kamu. Ni penghujung surah Nisa. Sekejap lagi kita masuk Al-Maidah, dah tak ada cakap macam tu dah. Dah tak ada cakap dah tentang stop. Terus suratul Maidah, Allah Ta'ala kata kafir mereka. Tuan-tuan tengok kan bagaimana susunan surah.
Kan? Ada pada Baqarah, naik Ali Imran, naik Surah An-Nisa, naik Suratul Maidah. Kalau kita baca ayat dia, jadi dekat surah An-Nisa ni dia sampai kepada stage 3 dah. Allah kata, intahu. Allah kata, stop, kata Allah. Jangan duk kata lagi bahawa Tuhan itu ada 3, Trinity. Tadi kan termasuk Isa. Allah kata, kalau kau berhenti, ia lebih baik bagi kamu, kata Allah. Sesungguhnya ia lebih baik bagi kamu. Saya ulang 2 kali tu. Okey, lepas tu Allah kata, lepas tu Allah letakkan satu kesimpulan. Allah Ta'ala mengatakan apa? Allah mengatakan bahawa innamallahu ilahun wahidun subhanahu ayyakuna lahu waladun lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Jadi Allah letak kesimpulan, Allah kata, berhenti dah. Jangan lagi nak kata bahawa Tuhan itu bertiga. Okay, jangan melampau batas, jangan kata Tuhan itu ada konsep Trinity. Allah kata Tuhan itu adalah Maha Esa, Maha Suci dia daripada mempunyai anak. Dia memiliki apa yang ada di langit, dia memiliki apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Jadi kalau tuan-tuan nak mantapkan lagi ayat ini, tuan-tuan kena rujuk surah Maryam. Petang tadi, alhamdulillah siang tadi jam 3 kami diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar nama-nama surah, dan petang tadi memang kami ditakdirkan oleh Allah untuk belajar surah Maryam. Jadi kalau tuan belajar surah Maryam, kita akan tahu maklumat yang menguatkan lagi ayat 171. Sebab sebab Maryam termasuk dalam yang mereka buat Trinity tu. Okey, jadi kita dapat pada surah An-Nisa, Allah Taala suruh mereka apa? Stop. Intahu, kata Allah, berhentilah daripada mendakwa sebegitu. Okey, kemudian kita lanjutkan dalam surah An-Nisa. Kita akan jumpa last sekali kan, ayat 176, Allah tutup surah An-Nisa dengan hukum pusaka bagi kalalah. Ini penutup, nampak tak ada panah? Tuan kena sentiasa memerhatikan diagram yang saya letak dalam nota ni. Tuan kena tengok anak panah dia. Penutup surah An-Nisa. Kan surah An-Nisa ayat terakhir 176. 176 ni menariknya Allah cerita tentang harta pusaka bagi kalalah. Kalalah ni siapa? Kalau kita rujuk dalam ayat 176, ni tuan jumpa dalam ayat 176 tu, jumpa perkataan al-kalalah. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Apa tu kalalah? Kita baca terjemahan. Apa tu kalalah? Kalalah dalam harta pusaka, dalam faraid, kalalah merujuk kepada yang perempuan kalau dia meninggal, dia tidak ada pasangan, dia tidak ada waris dia. Waris dia contohnya dia tidak ada bapa dia, dan dia juga tidak ada anak dia. So harta dia tu nak beri kepada siapa? Dia perempuan yang dia tidak ada suami lah. Dia mati kan, apabila dia meninggal, harta tu nak dapat pada siapa? Perempuan yang tanpa dia ada suami kan, apabila dia meninggal, harta dia tu nak bagi pada siapa? Itu dia panggil konsep kala lah. Kan? Nak bagi pada bapa tak ada dah. Nak bagi pada anak memang tak ada lah. Of course anak tu tak ada. So nak beri kepada siapa? Itu dipanggil kala lah. Okey, kita tidak ingin mengulas perincian ayat pasal pusaka ni panjang. Kita boleh buat satu slot khas pasal satu pusaka tu. Kita boleh ambil satu tema pasal faraid saja pun boleh juga kalau nak buat modul macam tu. So kita kena asingkan maklumat tu. Tapi kita nak lihat kepada penutup ayat ini, dia perhatikan baik-baik dekat depan tu. Okey, kita lihat. Sebab kita dah habis surah An-Nisa, kita dah cover juzuk 6 sebahagian daripadanya. Yang menariknya, waktu kita lihat penutup surah An-Nisa ayat 176, dia mempunyai pertalian dengan pembuka surah An-Nisa. Ingat balik, tuan-tuan kena buka lah surah An-Nisa pada juzuk yang kita dah sebut sebelum ni. Okey, jadi waktu kita belajar surah An-Nisa dulu mula-mula, pembuka surah An-Nisa, Allah Ta'ala cerita tentang perempuan ini ada kedudukan dia. Kalau tak ada orang perempuan, macam mana nak lahirkan zuriat ni? Kan? Kita baca pada ayat pertama surah An-Nisa tu, Allah pesan bertakwa 2 kali. Ayat pertama kan. Maknanya Allah nak ingatkan manusia bahawa jangan abaikan orang perempuan. Lepas tu surah tu nama Nisa. Pasal wanita. Ayat pertama sekali lagi Allah dah sebut dah. Wanita ini dia ada peranan dia dalam kehidupan manusia. Tanpa wanita, macam mana zuriat ni nak dikembangkan? Begitu juga kalau tanpa ada Hawa, macam mana Adam nak melahirkan zuriat dia? Kita daripada Adam, kita daripada Hawa. Maka itulah cerita pasal wanita. Dan penutuplah sekali surah An-Nisa, Allah sebut juga pasal kalalah.
Dan kalau kita gabungkan penutup dengan pembuka surah An-Nisa dengan penutup surah An-Nisa, dia sebenarnya fokus kepada siapa? Allah Ta'ala kembali mengingatkan kita tentang An-Nisa, iaitu wanita. Cantiknya Allah. Dia cerita pasal ahli kitab, dia bawa semula pasal wanita tadi itu. Maka kita dapati bahawa memang sangat tepat Suratun Nisa itu pada namanya dalam masa sama mengingatkan kita semua peranan sebagai seorang khalifah yang hidup ke muka bumi Allah Ta'ala ni, jangan pinggirkan wanita. Hak-hak wanita perlu dipenuhi. Ini telah kita ulas pada juzuk yang sebelumnya. Maka habislah Suratun Nisa, maka sekarang kita pergi kepada Suratul Ma'idah. Sebab surah Ma'idah ni ada lagi ayat kita kena bincang. Sebab ayat 1 sampai 6 Suratul Ma'idah adalah sebahagian mewakili juzuk yang ke-6. Sebab malam ni kita buat juzuk 6. Jadi kita tak cukup dengan Suratul Nisa tadi, maka kita kena ulas juga Suratul Al-Ma'idah. Okay. Untuk Suratul Ma'idah, kita lihat dulu kandungan juzuk yang diwakili oleh Suratul Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah, kita al-maklum, Surah Al-Ma'idah mengandungi 120 ayat. Okey, Surah Ma'idah. Tuan-tuan dah sampai ke Suratul Ma'idah? Dah sampai ke? Ada tak yang dah masuk kepada juzuk yang ke-6? Okey, tak apa. Kita kalau pagi esok baru nak mula juzuk 6 ataupun siapa dah baca juzuk 6, tak apa. Kita belajar ni bukanlah untuk habiskan malam ni, tak ada. Ilmu ni kita nak guna sampai bila-bila. Tapi kita mengambil keberkatan bulan Al-Quran, kita hidupkan malam kita dengan kita membaca Al-Quran, kita belajar tafsir, kita belajar faham Al-Quran. Baik, surah Al-Ma'idah ni, jika kita bahagikan dia kepada juzuk, dia terbahagi mewakili 2 juzuk. Yang pertama ada juzuk 6 dan juga ada juzuk 7. Juzuk 7, besok malam insya-Allah pertemuan kita sekali lagi kita akan bincang juzuk 7. Jadi juzuk 6 diwakili oleh ayat 181, juzuk 7 83 sampai 120. Okey. Kenapa kita nak sebut latar belakang tentang surah Al-Ma'idah ini? Pertama sebab kita nak cover juzuk yang ke-6. Jadi surah Al-Ma'idah inilah kita akan jadikan, kita ambil objektif maksud surah, kita ambil tujuan surah Al-Ma'idah ini untuk kita letakkan sebagai juzuk 6. Sebab juzuk 6 ni kita nak ambil apa objektif surah juzuk 6 kan? Kita nak, maksudnya juzuk 6 ni sebenarnya Allah Ta'ala, sebab kita belajar ikut juzuk by juzuk, kita tidak belajar ikut surah by surah. Jadi agak tough sikit, sebab kalau belajar ikut surah-surah dia senang. Tapi sebab dia belajar ikut juzuk, kita pun buat sinopsis 30 juzuk, maka dekat juzuk 6, kita ambil surah Al-Ma'idah dijadikan sebagai tujuan surah. Walaupun adalah sedikit ayat bagi surah An-Nisa. Okay, jadi juzuk 6 ni kita ambil surah Al-Ma'idah menjadikan dia sebagai tujuan surah. Baik, kita lanjutkan lagi. Okay, moga-moga dengan nota yang saya paparkan, tuan-tuan boleh faham. Kalau saya ada kesilapan, tolong betulkan ya. Sebab nota ni dia tidak ada semakan kedua. Jadi memang berpotensi sangat untuk tersilap. Jadi tolong betulkan ya. Kalau tersilap masuk nombor ayat ke apa, tolong betulkan. Baik, kita terus pergi kepada latar belakang surah Al-Ma'idah. Baik. Suratul Ma'idah, okey. Apa tujuan surah dia? Ini antara objektif besar kita buat sinopsis 30 juzuk. Sebab kita nak tengok apa sebenarnya juzuk-juzuk ni kan. Maka kita ambillah juzuk 6 ini, kita letak, sebab 81 ayat kan, yang membentuk juzuk yang ke-6, maka kita ambil surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah ni adalah surah. Apabila kita sebut surah Al-Ma'idah, nanti dia akan cover dengan juzuk 7 sekali. Kita akan ambil juzuk 7 juga. Surah Al-Ma'idah ni, tujuan dia Allah Ta'ala turunkan yang 120 ayat itu, sebenarnya Allah Ta'ala nak bimbing kita. Sebab tu kita kena belajar. Sebab kita tak nak baca je. Tak nak baca, tapi diri kita jauh dengan Allah. Kita tak dapat rahmat Allah. Tak nak macam tu. Jadi kita baca ni, kita nak buat perubahan. Kerana Quran ini adalah hudan lil muttaqin.
Kita tak nak Quran ini hanya kita buka dia ketika nak dapat pahala baca saja, ataupun kita buka kalau ada meninggal, tak nak macam tu. Jadi Quran ini turun bukan untuk dibaca saja, tapi adalah untuk ditadabbur dia, diamalkan. Jadi macam mana nak amal surah Al-Maidah? Bagi juzuk yang ke-6 ini, maka suratul Maidah ini adalah surah yang bimbing kita, bimbing orang beriman supaya kita ini sentiasa menunaikan segala janji. Apa saja janji, sama ada janji kita dengan Allah dan sama ada janji kita dengan manusia, suratul Maidah memberi didikan kepada kita supaya tunaikanlah janji. Tunaikanlah janji. Bagaimana Allah Ta'ala suruh kita tunai janji, nanti waktu kita ulas, kita akan dapati berat suratul Maidah ini tentang menunaikan janji. Tapi Allah bimbing kita. Allah bimbing kita, lepas tu Allah bagi contoh nanti. Siapakah yang menunaikan janji, siapa yang paling tidak menunaikan janji, apa balasan orang tunai janji. Itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran. Nampak tak ada perbezaan. Waktu kita belajar surah An-Nisa, lain tujuan dia. Waktu kita belajar surah Maidah, lain tujuan dia. Okey, tujuan surah ini kita akan buktikan malam ni. Macam mana kita boleh dapat objektif suratul Maidah ini adalah untuk membimbing kita tentang janji. Ingat, janji bukan kita dengan manusia saja. Kita pun sebenarnya telah lama mempunyai banyak janji kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan surah. Baik, kita lanjutkan lagi. Okey. Cara ataupun kita kata bagaimana boleh dapat, boleh kita kena pasti tujuan surah kalau kita baca ayat pertama saja. Kita baca ayat pertama suratul Maidah kan? Okey, cuba tak pembuka surah kan? Surah Maidah ni pembuka dia. Permulaan surah Maidah ayat pertama sekali, kita dah jumpa maklumat tentang janji. Jadi kalau kita baca ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud, tunaikanlah janji-janji. Jadi kalau kita baca Al-Maidah ni, kita bentik ayat pertama, kita baca, kita tanya diri kita. Yang ni cara tadabbur. Tapi kita tak buatlah ayat by ayat. Kalau kita buat ayat by ayat, memang kita akan gunakan konsep berhenti sekejap, dah faham, senaraikan. Tanya diri kita. Aku ni ada tak janji, berjanji dengan orang dah tunaikan? Apa janji aku dengan Allah tak tunaikan? Jadi Allah kata, wahai orang beriman, tunaikanlah janji-janji. Ayat ni dia umum. Allah tak sebut janji apa. Tapi Allah kata, wahai orang beriman, tunaikanlah janji-janji. Tunaikanlah segala janji. Okey, ayat pertama. Ayat pertama pun dah bagikan kita clue. Surah Maidah ni pasal apa? Okey, tunaikan segala janji-janji. Lepas tu Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala sebut tentang uhillat lakum bahimatul an'am. Okey, tak dihalalkan bagi kamu binatang, lagi kita ulas. Kita ambil dulu tentang pembuktian bahawa suratul Maidah Allah Ta'ala sebut tentang janji. Kan temanya adalah untuk bimbing kita menjadi manusia yang menunaikan janji. Sepatutnya orang yang dia dah selalu khatam suratul Maidah, sepatutnya dia menjadi manusia yang selalu menunaikan janji. Semalam kita ingat tak kita ulas tentang apa? Munafiqin kan? Tanya. Jadi kalau pemerintah yang dia baca suratul Maidah, dia tunai tak janji pada rakyat dia? Kalau kita yang sebagai seorang ketua keluarga, kita tunai tak janji kita? Kita kalau sebagai anak, tunai tak janji kita? Kita sebagai pelajar, tunai tak janji kita? Begitulah janji. Jadi Quran ni sepatutnya dia membentuk kita menjadi lebih baik. Quran macam-macam jenis Quran keluar. Quran versi sini, Quran versi inilah kan. Macam-macam. Tetapi Quran bukan nak yang macam-macam tu. Quran nak mesej dia. Apa dia? Okey, dah jelas Okey, kita lanjutkan lagi. Okey, bukti yang kedua. Okey, bukti kedua nak menguatkan suratul Maidah ni objektif dia tentang janji tadi tu. Okey, dalam suratul Maidah,
120 ayat, tuan-tuan akan jumpa perkataan nada berbentuk an-nida, seruan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Okey, wahai orang-orang beriman. Tuan-tuan beriman tak? Tuan-tuan semua orang beriman tak? Kita kata, ya saya orang beriman Ustaz. Kita cakap kita orang beriman, tapi Quran dalam Islam tak boleh cakap saja. Evidence, bukti mana? Bukti mana? Bukti mana? Maka suratul Maidah mengajar kepada kita, kalau anda adalah seorang yang benar-benar beriman, tolong tunaikan semua janji-janji macam ayat yang pertama tadi. Lepas tu kita jumpa untuk bukti yang lain, Allah ulang, ya ayyuhallazina amanu ada 16 kali. Tuan-tuan catat pada nota, surah yang paling banyak mengulang-ulang dengan nada seruan ya ayyuhallazina amanu adalah pada surah Al-Maidah. Ada 16 kali kita akan jumpa ayat depan dia, Allah panggil kita untuk membuktikan kita orang yang berjanji, orang yang beriman ataupun tidak. Okey, ada 16 kali. Okey, tuan-tuan tahu tak 16 kali tu dalam ayat berapa? Tuan-tuan catat, tuan-tuan kena catat. Okey, dalam nota saya tak berikan ayat berapa. Saya nak bagi tuan-tuan buat kerja juga. Okey, saya nak bagi tuan-tuan buka Quran, tuan-tuan catat. Okey, ini ayat dia. Tuan-tuan tulis ini ayat yang ada 16 tu. Saya terpapar pada tuan-tuan perempuan. Ayat pertama, kedua, 6, 8, 11, 35, 51, 54, 57, 87, 90. Siapa yang ada handphone tu dia snap terus je. Tak payah nak salin-salin. Tapi saya bagi masa lah tuan-tuan tengok di situ. 1, 2, 6, 8, 11, 35, 51, 54, 57, 87, 90, 94, 18, 15, 11, 105, 106. Ada 16 tempat yang Allah sebut tentang ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Kenapa perlu kita nak ulas ada nada seruan wahai orang-orang yang beriman? Kenapa? Okey, sekejap. Nanti kita akan ulas. Saya bagi kita masa sekejap. Kita catat. Okey, catatnya. Ini adalah 16 tempat. Dia sebenarnya dalam suratul Maidah, dia bukan hanya ada nada seruan untuk orang beriman je, tak. Dia ada 2 kali Allah panggil Rasul. Ada juga ya ayyuhar Rasul. Ada. Lepas tu untuk orang musyrikin pun ada. Untuk orang ahli kitab pun Allah panggil juga. Ya ahlul kitab. Allah disebut sampai lebih kurang dalam 5 kali. Kita yang baca Quran, kalau kita tak belajar, kita tak ada pengisian untuk faham Quran, kita sambil lewa je. Kadang kita baca. Kan? Sebenarnya apabila Allah panggil, sebab ni dia macam panggilan rasmi tau. Macam kita katakan, macam kita rasmi kita panggil. Yang dimuliakan sekian kan, dia panggil nama kan. Dia sebenarnya apabila Allah panggil ni, title orang beriman ni besar tu, title orang beriman ni. Okey, dah catat ya. Okey, kenapa kita perlu tahu tentang ada 16 panggilan berbentuk ya ayyuhallazina amanu? Okey, kerana begini. Kata para ulama, contohnya saya rujuk dalam Taksir Maudu'i karangan Muhammad Ghazali contohnya, rahimahullah. Okey, kalau kita jumpa ayat itu ada ya ayyuhallazina amanu, tuan-tuan akan jumpa pada ayat itu perintah dari Allah. Kita akan jumpa perintah dari Allah. Sama ada perintah berbentuk kena buat ataupun perintah yang berbentuk jangan buat. Don't. Okey, perintah buat dan perintah jangan buat. Okey, selesai. Faham Okey. Tuan-tuan kena carilah nanti ambil 16 tempat yang saya sebut tadi, tuan-tuan baca, cari, senaraikan. Okey, ayat pertama ada ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Okey, ada perintah apa? Allah kata aufu bil uqud, tunaikanlah janji. Okey. Jelas kat situ? Lepas tu akan jumpa setengah ayat kata jangan. Maknanya perintah tinggal. Okey. Segala titah perintah Allah, sama ada benda yang kena buat dan benda yang kena tinggal, itulah sebenarnya
adalah janji-janji kita dengan Allah. Tadi kan kita kata surah Al-Maidah adalah surah yang bimbing kita supaya kita menjadi orang yang menunaikan janji. Sama ada janji dengan manusia ataupun janji dengan Allah. Maka kalau orang tanya, apa janji kita dengan Allah? Kita janji apa dengan Allah? Janji kita dengan Allah sebenarnya adalah untuk kita penuhi titah perintah Allah. Nak tahu apa janji Allah kepada kita, antaranya kita kena tengok. Pada ayat ya ayyuhallazina amanu, ada di antara contoh perintah yang kita kena buat. Dan ada benda yang kita kena tinggal. Kalau tuan-tuan buka surah Al-Maidah, saya nak tanya tuan-tuan dan puan, kenapa tuan-tuan kalau sembahyang tuan-tuan ambil wuduk? Kenapa tuan-tuan sembahyang ambil wuduk? Siapa suruh ambil wuduk tu? Kalau kita baca kan, ingat tak tadi saya katakan ayat kita tengok kan. Tuan-tuan kalau baca ayat nombor 6 surah Al-Maidah, tuan-tuan buka ayat nombor 6 Al-Maidah, Allah suruh kita ambil wuduk. Rupa-rupanya, cuba tanya pada orang. Cuba tanya pada kawan-kawan kita kan, tanya pada anak kita ke, siapa suruh semayang ambil wuduk ni? Nak semayang ambil wuduk? Ustazah, ayah, dia cakap. Sebenarnya bukan ustazah yang menyuruh kita ambil wuduk untuk solat, adalah Allah. Allah yang perintah. Dalam ayat berapa? Ayat nombor 6. Rupa-rupanya kita yang nak solat, yang tak ada wuduk, kita ambil wuduk, kita ambil air untuk kita semayang. Sebenarnya kita telah menunaikan janji kita dengan Allah. Itu baru satu bab. Okey, banyak lagi janji lain. Okey, dah jelas dekat sini? Okey, kemudian. Okey, tuan-tuan kena pandai baca diagram saya. Kalau saya gunakan PowerPoint, tuan-tuan kena tahu anak panah tadi tu menunjuk kepada mana. So, kalau orang tanya apa janji kita buat dengan Allah, apa bila kita berjanji? Janji kita dengan Allah kan kita dapat, wahai orang beriman. Kan kita kata, kau beriman tak? Beriman. Kalau kau beriman, apa benda yang kau dah buat? Kau dapat sampai dapat titel beriman itu? Kita kena menunaikan janji lah. Janji Allah tu apa? Hukum, hakam, perintah sebagainya. Okey, kita lanjutkan lagi. Okey. Saya bagi contoh yang kedua. Kalau tuan-tuan tengok pada ayat ini. Tuan-tuan tengok ini pada ayat nombor, ini pada ayat nombor 2. Tuan-tuan jumpa tak? Nampak tak anak panah seruan nombor 2? Surah nombor 2 tu, ini adalah kali kedua tuan-tuan jumpa perkataan ya ayyuhallazina amanu, dan tuan-tuan tengok. Kita sebut tadi kan, kalau jumpa ya ayyuhallazina amanu, selalunya ayat tu dia akan ada apa? Sama ada do ataupun don't. Cuba tuan-tuan tengok. Ayat nombor 2 Allah kata apa? La tuhillu sya'airallah. Allah kata, janganlah kamu melanggar syiar-syiar agama Allah. Jangan langgar syiar-syiar agama Allah dan juga bulan-bulan haram. Ini contoh untuk menunjukkan nada seruan dan adanya perintah kat situ. Jadi, kita berjanji dengan Allah, janji kita dengan Allah, jangan langgar syiar-syiar Allah. Dan jangan kita melakukan kezaliman pada bulan-bulan haram. Itu janji kita dengan Allah. Jika kita langgar, kita telah mungkir janji. Okey, kemudian kita lanjutkan lagi. Okey, kita terus masuk kepada kandungan utama suratul Al-Maidah. Sebelum kita bagi kepada sinopsis ringkas. Okey, suratul Maidah yang 120 ayat tadi, kita boleh bahagikan dia kepada ada hukum-hukum syariat dekat situ. Lepas tu ada Allah Ta'ala masukkan di celah-celahnya kisah dua anak Adam, dan Allah Ta'ala memasukkan pada suratul Maidah perihal ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Kenapa jumpa setiap surah pasal ahlul kitab? Sebab bahaya ahlul kitab ni. Kalau tak bahaya, kenapa kita baca dalam surah Al-Fatihah? Okey, nampak tiga pembahagian ini. Okey, kita nak terangkan dekat hukum hakam tau. Hukum hakam syariat ni. Baik, hukum hakam syariat ni ada berapa ayat? Ini kerja tuan-tuan dan puan-puan untuk menyenaraikan apa hukum-hukum syariat yang ada dalam suratul Al-Maidah. Okey. Sebab kita buat sinopsis, kita tak masuklah pada ayat by ayat. Okey, cuma kita kena tahu. Apabila kita baca surah Al-Maidah, kita nak faham apa yang Allah nak bagi tahu pada aku ni. Apa yang Allah Ta'ala nak suruh kita berubah. Apa kita kena buat. Sebab kalau kita masuk konsep tadabbur, kita mesti kena tanya, apa yang aku perlu buat? Apa yang kita perlu buat? Okey, kita baca Quran, kena macam tu. Selalu tanya, apa yang Allah bagi tahu pada kita? Jadi dia ada tiga perkara ini, tiga maklumat ini. Baik.
Suratul Maidah, menariknya Al-Maidah ni, menariknya Al-Maidah, Suratul Maidah yang 120 ayat tu, tuan-tuan akan nampak dekat sini. Ada tak sebagai nota ni? Ada kan? Okey, Suratul Maidah, segala hukum-hukum syariat yang Allah terang dalam surah Maidah, sebenarnya dia telah cover 5 objektif syariah. Kita panggil dengan istilah apa? Maqasid syariah. Ataupun kita kata dengan istilah the objective of syariah. Dia begini, Islam yang kita anuti ni kan, Islam yang Allah datangkan pada kita ni, segala hukum-hukum yang Allah bawa dalam agama kita ni, sebenarnya dia akan berkisarkan kepada 5 perkara. Buatlah hukum apa yang ada dalam hidup kita ini, dia akan pergi kepada 5 kebaikan. Hukum hakam dalam Islam ni yang Allah yang datangkan, Allah yang perintah buat, Allah yang kata perintah jangan buat ni, sebenarnya fungsinya untuk apa? Dia akan pergi kepada 5 perkara ni. Okey. Tengok betapa surah Maidah ni kan, dia ada ciri istimewa dia. Kalau kita belajar Al-Baqarah, dia menghimpunkan semua rukun Islam. Tapi waktu kita baca Al-Maidah, dia menghimpunkan tentang 5 objektif ajaran agama Islam ini apa. Okey, nombor 1 adalah dia fungsi ni untuk menjaga agama. Nombor 2 jaga nyawa, nombor 3 jaga harta, nombor 4 jaga akal, nombor 5 jaga maruah. Inilah hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Dia akan jaga agama kita. Dia akan jaga nyawa kita. Dia akan jaga harta kita. So macam mana dia jaga? Okey, dalam Al-Maidah saya bawa contoh. Okey, kalau tuan-tuan buka ayat nombor 54, ni pun kita dah masuk sinopsis ya. Tapi kita pergi kepada maklumat kita, sebab supaya kita sayang kepada Allah ni, kita nak jadi manusia yang kata kalimat ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kita nak jenis manusia yang jenis manusia yang redha Allah tu sebagai Tuhan kita. Kita nak jadi manusia yang redha Islam tu agama kita. Kita jadi manusia yang redha Nabi Muhammad tu sebagai Rasul kita. Kita tak nak jadi manusia yang mengeluh. Manusia yang rasa payahlah Islam ni. Sikit-sikit tak boleh. Sikit-sikit tak boleh. Tak nak. Kita jenis manusia yang terima apa saja daripada Allah. Sebab kita telah dibimbing oleh Allah dalam surah apa, ingat lagi? Juzuk berapa? Kita telah dibimbing Allah pada juzuk yang ketiga. Masih ingat lagi? Yang kita kena jadi siapa dia? Sami'na wa ata'na. Kena macam tu kan? Dengar dan patuh. Okey. Sebenarnya Islam ni semua bagi kebaikan pada kita. Tidak ada mana-mana ajaran dari Islam yang tak beri manfaat kepada kita. Kenapa? Sebab Allah yang punya. Dia yang buat semua tu. Maka dia kebaikan. Kebaikan dia apa? Jaga agama kita. Maka ayat nombor 4, kalau tuan-tuan baca nanti, cerita tentang murtad. Dia jaga agama, dia protect agama kita. Sebab tu ada hukum hakam pasal murtad. Lepas tu, dalam surah Al-Maidah ada ayat yang dia menyebut tentang menjaga nyawa kita. Menjaga nyawa ni apa? Saya bagi contoh pada ayat nombor 32. Nanti tuan-tuan buka lah. Tuan-tuan baca nanti ayat 32, tuan-tuan akan jumpa tentang kisah orang yang membunuh. Ingat ya, kalau kita bunuh seorang, seolah-olah kita telah bunuh semua manusia. Tapi kalau kita menghidupkan seorang, kita seperti menghidupkan semua manusia. Dan jaga harta, nanti baca pada ayat nombor 38. 38 tu tentang potong tangan. Orang lelaki yang mencuri, orang perempuan yang mencuri, dipotong kedua-dua tangannya. Dan untuk jaga harta. Kemudian ayat nombor 90, dia cerita pasal arak, diharamkan arak. Tapi malam ni kita tak masuk ayat 90. Sebab ayat 90 dah masuk pada juzuk 7. Dan pada ayat nombor 5, Allah Ta'ala cerita tentang jaga maruah, jaga kehormatan. Ada tentang larangan berzina ataupun ada perempuan simpanan. Tengok agama dia menjaga maruah. Dia menjaga nasab keturunan. Itulah agama Islam. Beruntung tahu jadi agama Islam. Ya Allah, satu tak ada nilai kita. Tak ada nilai agama lain. Kita dah belajar dah sebelum ni. Kan juzuk-juzuk sebelum ni. Maka sayanglah Islam. Buatlah apa yang Allah suruh. Pasti ada kebaikan dia. Itu dalam surah Al-Maidah. Baik, kita lanjutkan lagi. Okey, surah Maidah ni pula, ciri lain dia apa? Surah yang paling banyak menyebut tentang kekafiran Alkitab. Tuan-tuan, surah Maidah ni, dia memang surah yang sebut kafir dah. Alkitab ni kafir. Ingat tak kita
Kenapa sampai dahsyatnya sampai teruknya? Maknanya Al-Maidah ni surah yang memang dah sebut tentang tak ada lagi dah macam nak melebut-lebut, tak ada dah. Terus bagi hukum kafir saja. Sebab ni dah surah Maidah dah. Ni surah Maidah dah. Dalam surah Baqarah dah sebut. Dalam surah Ali Imran dah sebut. Dalam surah Nisa dah sebut. Al-Maidah ni surah yang banyak memaparkan tentang kekafiran Ahlul Kitab. Dan surah Maidah ni juga ada banyak ayat yang menyebut tentang hukum halal haram dari sudut permakanan. Tentang buruan macam mana, tentang sembelihan macam mana. Jadi, kalau kita nak kaitkan dengan nama surah Maidah, apa nama Maidah? Apa makna Al-Maidah? Al-Maidah adalah hidangan. Maka sangat sepat ayat-ayat. Tengok ya, Allah Ta'ala yang maha bijak, ayat Quran yang Allah susun dalam Maidah adalah kalam Allah. Maka Allah Ta'ala daripada nama surah Al-Maidah itu, nanti kita akan masuk juzuk 7 besok malam, kita cerita pasal kisah hidangan dari langit tu, tapi bila sebut kita hidangan, dia kait dengan makan. Jadi dalam surah Al-Maidah, Allah ada memuatkan ayat-ayat cerita tentang apa yang kau boleh makan, apa yang kau tak boleh makan. Sangat bertepatan dengan nama surah, berkaitan dengan hidangan. Okay, kemudian, kita lanjutkan lagi, sinopsis ringkas kandungan surah Al-Maidah. Okay, itu juzuk yang ke-6. Okey. Kalau kita rujuk ayat 1 sampai 2, cerita tentang janji setia kepada Allah, larangan ketika ihram. Ayat 3 hingga 5 ni lah yang kita sebut tentang ayat-ayat cerita tentang hukum halal, haram dan makan. Maka kalau rujuk, haiwan yang haram makan macam mana, haiwan yang tak haram makan macam mana. Ayat 3 sampai ayat 65. Tetapi ada satu maklumat yang saya takut saya terlupa. Kalau kita baca ayat mula-mula tadi, patah balik pada ayat mula-mula, okey kan. Kalau kita baca surah Maidah kan, pernah tak kita bertanya? Ayat pertama ayat pertama Maidah. Kita tengok ayat pertama Maidah. Saya patah balik sekejap, saya tunjuk satu maklumat di sini sebelum saya tertinggal. Okey, waktu kita baca ayat pertama Al-Maidah, jumpa tak perkataan uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kamu binatang ternakan. Ini cerita pasal apa? Cerita pasal makan kan? Tengok, surah Maidah, dengan nama surah Maidah tu sendiri kan, Al-Hawariyin nak makan, Allah sebut pasal makan. Kenapa? Kerana benda paling penting dalam hidup manusia adalah nak hidup kan? Nak hidup kan? Nak hidup kenapa? Perlu makan kan? Maka di antara makanan-makanannya adalah binatang-binatang ternakan. Binatang ternakan. Tengok ayat pertama lagi dah. Allah Ta'ala menyebut tentang hukum benda yang Allah halalkan untuk hidup. Sebab benda hidup dalam hidup manusia ni kan dia perlu makan kan. Kalau tak makan tak boleh nak hidup. Ayat pertama sekali Allah dah bentangkan tentang betapa pentingnya makanan untuk manusia itu hidup. Allah sebut dulu yang dihalalkan. Betul tak? Lepas tu datangnya konsep yang lain lah. Okay, kita lanjutkan. Okay, kita lanjutkan bahawa waktu kita sudah berjalan dengan laju juga ni, saya pun tak perasan. Waktu kita dekat 10 suku juga, dah dekat 11 suku. Kalau tuan-tuan boleh lanjutkan lepas 11.30, Alhamdulillah. Saya okey je. InsyaAllah. Kita ada banyak waktu lagi. Kita hidupkan qiyamul Ramadan kita dengan kita memahami Al-Quran. Kita ubah metod kita beribadat. Dia bukan hanya kita baca saja. Ada masa juga kita memahami kandungan Al-Quranul Karim. Satu nikmat yang susah nak dapat sebenarnya. Sebab kita nak dengar balik perkara ni agak susah. Kalau kita kata, tak apalah nanti lepas Ramadan lah dengar. Belum tentu lepas Ramadan kita ada waktu untuk mendengar sinopsis 30 juzuk ni. Sebab tu ada peluang, ambil manfaat. Sebab sekarang bulan berkat. Bulan berkat ni syaitan-syaitan diikat. Dengan suasana orang baca Quran tu, dengan environment macam tu, dia kuatkan kita. Tapi kalau kita dah masuk Syawal, belum tentu kita boleh buka Al-Quran seperti mana kita membuka Al-Quran di bulan Ramadan. Sebab tu para ulama mengatakan bahawa kalau bulan Syawal boleh khatam Quran lagi, nescaya bulan-bulan berikutnya boleh khatam lagi Quran. Sebab kan berat Ramadan tu. Jadi kita gunakan keberkatan bulan Ramadan yang kita ni jiwa kita dekat dengan Quran, orang duk sebut pasal Quran, Syahrul Quran ni, maka kita ambil manfaat. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Pada ayat 6 hingga 7 Allah cerita pasal wudu, Allah cerita pasal mandi wajib, Allah cerita pasal tayammum. Dan ayat 8 sampai 11 Allah cerita tentang kewajipan menegakkan keadilan. Itu pun janji kita dengan Allah.
Janji kita dengan Allah. Kalau kita musuh dengan seseorang sekalipun, kita tetap kena berlaku adil dengan dia. Tengok sampai kepada musuh pun. Islam mengajarkan kepada kita antara janji kamu dengan Allah, kalau kau ada musuh, kau tetap kena berlaku adil dengan dia. Hebatnya ajaran agama yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lanjutkan lagi. Okey, ayat 12 hingga 19 dia banyak cerita tentang orang Yahudi, apa balasan dia. Lepas tu ayat 20 sampai 26 Allah cerita tentang keengganan bangsa Yahudi taat perintah Allah. Tuan-tuan, Quran terjemahan tuan-tuan kan kadang-kadang Quran terjemahan tuan-tuan kan terjemah saja, terjemah kan dia tidak ada topik-topik kan. Jadi tuan-tuan manfaatkan yang saya tuliskan ikut komponen ayat ni tuan-tuan tulis. Tuan-tuan tulislah. Tuan-tuan baca Quran terjemahan kan, ayat Quran tuan-tuan kan dia Quran terjemahan kadang-kadang dia tidak ada sub topik. Jadi tuan-tuan tulis. Ambil nota ni tuan-tuan tulis. Oh ni pasal apa, kumpulan ayat ni pasal berapa. Ini sangat membantu tuan-tuan dan perempuan untuk memahami ayat Quran nanti. Ayat 27 sampai 32 Allah cerita tentang kisah pembunuhan pertama. Kisah pembunuhan pertama yang berlaku di muka bumi Allah Ta'ala itu kisah dua anak Adam. Ayat 27 sampai 32. Kemudian Allah Ta'ala bawa kita cerita tentang hukum orang melakukan kesakan dan kekacauan. Inilah yang boleh ambil konsep masukkan ISA, FOPOKA, ni ayat 33 dan 37 ni. Dalam Islam dah Allah Ta'ala ni dah sebut lama dah hukum. Kalau orang melakukan kekacauan, dia boleh menimbulkan huru hara, maka ada hukum pada ayat 37 sampai ayat 33 sampai 37. Allah sebut. Tengok bagaimana suratul Maidah ni. Dia banyak hukum hakam. Kemudian saya nak tunjukkan satu contoh pada tuan-tuan perempuan. Ni dekat ayat 33 dengan 37 ni ini. Okey, nampak tak yang tulisan kuning tu? Maksudnya begini. Siapa yang hati dia keras seperti batu, nak tahu tak antara sebab dia apa? Allah bagi tahu kepada kita tentang orang-orang yang melanggar perjanjian. Ini contoh ayat yang tetap boleh rujuk yang Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. Allah kata, disebabkan mereka langgar perjanjian mereka, maka kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Sebab tu, kita nampakkan ada orang kan, dia buat tak tahu je hukum hakam Islam ni, yang Allah kata suruh buat dia tinggalkan, Tuhan kata jangan buat dia buat, lama-lama kalau dia degil, dia tak nak dengar nasihat orang, kan lama-lama Allah akan matikan hati dia menjadi seperti batu. Allah keraskan, Allah mati hati dia seperti batu. Apabila dah keras seperti batu, kita bimbang, dia akan mati dalam keadaan hatinya itu tidak lagi dah boleh menerima nasihat orang. Sebab tu sangat bahaya. Sebab tu sangat bahaya pada hati boleh keras menjadi batu. Sebab apa? Sebab mereka melanggar perjanjian mereka kepada Allah. Dalam masa sama, mereka ubah kalimah-kalimah Allah daripada tempatnya yang sebenar. Mereka lupakan sebahagian daripada apa yang telah mereka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh dia. Betapa beratnya jika tidak menunaikan janji. Okey, kemudian kita lanjutkan. Ayat 38 hingga 40 ada hukuman hudud bagi pencuri. Ni kita sebut tadi tu. Kan? Sayang ya, Malaysia ni dah lama dah merdeka. Pemerintah Malaysia orang Melayu. Tapi kita Quran tiap-tiap tahun buat pertandingan tilawatul Quran. Setakat nak menang tilawah Quran antarabangsa ni senang-senang je orang Malaysia boleh menang. Tapi hukum hakam di dalam Quran buat apa ya? Tak kalah tak jumpa ayat 38 hingga ayat 40 surah Maidah ni. Kan bila kita nak amalkan hukum-hukum jenayah syariah, kenapa kita masih lagi menggunakan hukum-hukum jaliah? Kan? Contoh. Okey. Bahaya ya, sebab kalau kita tak buat ni takut Allah matikan hati kita. Okay. Kemudian ayat 41 sampai 45 Allah menyebut tentang peingkaran orang Yahudi terhadap hukum kitab Taurat. Nanti tuan baca. Kemudian ayat 46 sampai 47 Allah cerita Nabi Isa dan kitab Injil. Ayat 48 hingga 50 pasal Nabi Muhammad SAW. Sampailah hujunglah. Ni tuan-tuan ada nota kan? Maka saya tak perlu nak baca dia. Ini bentuk-bentuk sinopsis ringkas. Tapi saya nak terus pergi kepada ayat 78 sampai 83.
Walaupun juzuk 6 sampai 81, jadi kita nak tutup dia dengan ayat nombor dekat ni. Penyebab kenapa Allah Ta'ala kutuk orang Yahudi. Kalau kita baca surah Maidah kan, kita nampak berat ni, Alkitab ni. Dia bukan lagi macam bentuk cakap pujuk-pujuk dah. Tapi Al-Maidah ni, sebab dia surah Maidah ni kalau tuan-tuan belajar, dia adalah surah yang turun selepas surah Al-Fathu tu. Lepas surah Sulh Hudaybiyah dah. Kalau kita belajar. Jadi dia dah sampai surah yang 6 Hijrah ni, surah-surah yang dah hujung-hujung Nabi berada dekat Madinah ni, dia tak ada lagi lah nak lembut-lembut. Dia sampai kepada ayat yang terus bagi hukuman terus. Macam saya sebut tadi kan. Kalau surah Nisa tadi Allah kata, berhenti dah dan jangan cakap lagi Tuhan ini ada, Tuhan ni ada 3. Tapi naik surah Al-Maidah, dia terus Allah bagi hukuman terus. Sampaikan ayat penhujung juzuk 6 ni, kita akan tengok bagaimana Allah Ta'ala kutuk, Allah Ta'ala laknat orang-orang Yahudi ni. Kan sebab mereka dah banyak sangat mungkir janji, maka surah tu Al-Maidah ni menyebut tentang mereka, maka kita tutup dengan ayat 78 dengan ayat nombor 79 yang ada pada suratul Maidah untuk mengingatkan kepada kita ambil teladan. Inilah kesan dia jika tidak menunaikan janji-janji dengan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku kepada ahli kitab. Allah kata apa? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lithani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Okey. Orang kafir daripada Bani Israel. Tengok. Allah kata Bani Israel apa? Allah panggil gelaran apa? Allah terus panggil gelaran orang kafir. Kita tengok. Kalau sebenarnya, wahai ahlul kitab, kan? Allah terus bagi satu hukuman. Allah kata orang kafir daripada Bani Israel. Tengok. Walaupun mereka ada title Alkitab, Allah terus panggil mereka orang kafir daripada Bani Israel, telah dilaknat perbuatan mereka ini melalui lidah Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Isa AS. Kenapa kata Allah? Kenapa? Mereka dapat laknat, mereka dihukumkan kafir oleh Allah disebabkan mereka asau, mereka mendahaka, wa kanu ya'tadun, dan mereka ini melampaui batas. Allah bagi satu contoh. Moga-moga contoh ni tak ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga contoh ayat 79 ini tidak ada pada umat Nabi Muhammad. Kalau ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita belum berjaya menggunakan Al-Quran ini untuk mengubah manusia. Kita cuma berjaya Quran ini ada orang hafal. Banyak pusat tahfiz. Alhamdulillah. Kita berjaya membentuk orang boleh melagu-lagukan Quran. Alhamdulillah. Tetapi jika ada watak 79 ini, kita belum berjaya untuk menunaikan tanggungjawab kita kepada Suratul Maidah. Kita boleh menyamai perbuatan Bani Israel yang Allah Ta'ala telah laknat mereka. Nabi-Nabi mereka telah melaknat mereka. Apa dia kata Allah? Kanu la yatanahau an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak pernah saling mencegah perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Sesungguhnya amalan buruk apa yang telah mereka lakukan. Ini dipanggil amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau orang Islam zaman sekarang pegang kepada konsep aku-aku, konsep adaku kisah, bukan anak aku, bukan keluarga aku, buat apa aku nak ambil kisah? Biarlah dia nak buat apa. Kalau ada watak macam tu, sebenarnya kita gagal mendapat apa? Mendapat hidayah daripada Al-Quran. Kita khatam. Oh, masa khatam, Masya Allah, cantiknya baju, cantiknya. Siapa berbunga kan ada satu grup tema khatam Quran. Masya Allah dengan bunga telur dia dan sebagainya. Tetapi, kalau kita tengok ada orang buat benda mungkar, kita ada konsep aku-aku, bukan anak aku, bukan kawan aku, kisahlah dia, kubur lain-lain. Ini kita ada perangai macam Bani Israel. Sebab tu kita kena faham Al-Quran. Al-Quran bukan untuk dibaca semata-mata, bukan untuk dilagu-lagukan semata-mata, tetapi adalah untuk merubah orang mukmin.
daripada jadi beriman sikit kepada beriman yang sebenar-benarnya. Daripada orang yang kurang memikirkan tentang janji, jadi orang yang menunaikan janji. Tetapi ahlul kitab, mereka makhluk yang mengingkari janji Allah. Antaranya apa? Mereka tidak ambil kisah tentang amal ma'ruf, nahi mungkar. Jadi ini adalah ayat-ayat hujung ya, ayat-ayat yang hujung nak pergi kepada juzuk yang ke-6 dah. Sebab juzuk 6 kan sampai ayat nombor 81. Ini ayat nombor 79. Jadi moga-moga pengisian pada malam ini dapat memberikan kita panduan apabila kita masuk saja juzuk yang ke-6. Tetap boleh tampal dekat Quran tu ke tulis kat situ tentang objektif surah tu. Tulis objektif surah. Aku baca juzuk 6 ni adalah untuk mengubah diri dari sudut menunaikan segala janji dengan manusia, janji kita dengan Allah. Kita semua memegang janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Ingat tak Al-Baqarah? Kerana kita ini adalah khalifah Allah. Kita menumpang di bumi Allah. Allah dah bagi kita pinjam segala-galanya. Allah bagi pinjam nyawa, Allah bagi pinjam udara, Allah bagi pinjam hujan, Allah bagi pinjam rezeki. Allah bagilah semua untuk kita. Tapi kita bukan hidup kat muka bumi ini untuk sendiri-sendiri, tidak. Sebab Al-Fatihah telah mengajar kita sifat kita. Kan guna kaedah na'budu, nasta'in, ihdina. Moga-moga kita dapat manfaat. Berbeza kita yang faham Al-Quran, kita faham apa yang Allah nak, berbeza dengan orang yang tak faham. Jadi tolong sampaikan ya kepada rakan-rakan kita yang Allah Ta'ala yang tidak dapat bersama dengan kita pada malam ini. Sampaikan pada anak. Kita tak nak anak kita boleh hafal Quran semata-mata. Tetapi dia tidak faham apa yang Allah berikan. Kita tak nak nanti di hari akhirat kita tak layak mendapat syafaat Al-Quranul Karim. Tak nak ya. Tak nak nanti kita jumpa dengan Allah, kita termasuk kumpulan yang tak dapat syafaat Al-Quran. Kerana Quran syafaat dia bukan untuk baca saja. Tapi paling penting adalah pada amal. Macam mana nak amal kalau kita tak faham? Jadi gunakan kesempatan yang ada ini untuk kita memahami Al-Quranul Karim. Jadi moga-moga usaha yang kita buat ini setiap malam, Allah Ta'ala memberikan kita keberkatan, Allah bagi rahmat kepada kita. Kita dah tak perlu tunggu lagi. Kita dah kena jalan dah terus. Bermula Ramadan, kerja kita adalah untuk memahami Al-Quran, kalam Allah. Satu nikmat yang besar Allah beri. Siapa yang faham Al-Quran, dia akan rasa nikmat tu. Dia akan rasa semak sedapnya dia baca Quran. Bukan sedap untuk dengar suara dia sedap. Tapi dia rasa faham aku. Selama ni kan, kita khatam Quran sampai juzuk ke mana? Nak sampai juzuk 6 kan? Tapi sekurangnya lepas ni kalau kita baca juzuk 6 sampai Al-Ma'idah, kita dah tahu dah, tujuan surah ni untuk buat apa. Tujuan surah ni adalah untuk buat apa. Jadi, moga-moga ya Allah Ta'ala merahmati kita semua. Allah bagi kita kebaikan yang banyak daripada pengisian kita pada malam ini. Kalau ada salah silap, saya minta maaf. Kalau ada kekurangan, saya minta maaf. Dengan kadar yang mampu, itulah yang mampu saya lakukan. Sempurna itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah pada malam besok untuk juzuk yang ke-7. Moga-moga ada manfaat untuk kita semua. Saya buka soalan kalau ada. Kejap ya. Saya tengok dekat chat sekejap. Okey, dekat dalam chat tu ada dinyatakan Telegram untuk soal jawab ya. Kalau tuan-tuan tak dapat kalau saya tak dapat menjawab ia di semasa sesi perbincangan ni, tuan-tuan boleh masuk ke Telegram untuk soal jawab berkenaan dengan Al-Quran. Kita akan fokus soal jawab pasal Quran saja. Kita boleh anjur pasal siapa untuk bertanya jawab pasal Al-Quranul Karim. Ya. Okey, tuan-tuan boleh masuk ke situ. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, kejap. Ada admin saya masukkan tentang kalau ada kemusykilan pasal Al-Quran khususnya nak tanya pasal ayat ni maknanya apa, kenapa ayat ni begini-begini, dengan kadar yang mampu Allah berikan manfaat, sekat ilmu yang ada kita akan jawab insya-Allah. Masuk dekat link Telegram. Okey.
Kemudian kalau tuan-tuan nak tengok YouTube ulangan, dia 24 jam selepas hari ni, kita tak akan jumpa yang telah di-upload di YouTube. Saya minta tuan-tuan tuan-tuan apa istilah tu, subscribe. Saya pun tak tahu sebut istilah apa. Kan? Tuan-tuan hebahkanlah kepada orang lain. Moga-moga kita dapat manfaat. Okey, kemudian kejap Okey. Ustaz, apa beza Yahudi dan Bani Israel? Kenapa Allah gunakan kedua-dua kalimah ini untuk menggambarkan kaum ini di dalam Al-Quran? Okey, untuk beza Yahudi dengan Bani Israel ini, 10 masa yang panjang untuk jawab dia. Saya boleh jawab yang kedua tu. Kenapa Allah banyak ulang? Okey, apabila Allah banyak mengulang, maknanya Allah Ta'ala nak mengingatkan kita selalu. Kerana dua golongan ini merupakan golongan yang besar juga dalam agama, dalam hidup manusia ni. Dua golongan ini sangat berbahaya. Dua golongan inilah golongan yang musuh kepada orang-orang yang beriman. Jadi Allah ingatkan tu supaya kita semua jangan jadi seperti mereka. Walaupun kita Melayu, kita bukan orang Yahudi, tetapi sifat itu yang kita tak nak. Macam Al-Maidah mengajar sifat yang memungkiri perjanjian, memungkiri segala aku janji, ia adalah menyerupai sifat Ahlul Kitab. Dia bukan pada nama golongan, tapi pada karakter. Itu yang Quran banyak ulang di dalam Al-Quranul Karim. Ustaz, ada orang mengatakan sebelum belajar tadabbur kita kena belajar tafsir dulu. Okey, tidak semestinya. Tetapi kalau nak tadabbur, kenalah tahu tafsiran ayat. Kena beza tu, faham tak? Macam mana kita nak tadabbur kalau kita tidak tahu ayat tu maksud apa? Apa yang Allah nak maksudkan? Sebab tadabbur ni dia lebih nanti kepada apa? Untuk kita menghayati, lebih kepada apa tindakan yang kita nak buat. Apa tindakan kita nak buat? Itu pada tadabbur. Tapi macam mana kita nak tahu kita kena buat apa? Apa tindakan kita perlu lakukan? Melainkan kita kena masuk kepada fasa, fahamkan dulu. Allah kata apa ni? Ayat ni maksudnya apa? Jadi nak tahu maksudnya apa, itu yang perlu kepada tafsiran ayat. Kita tidak perlu mentafsir ayat. Tetapi kita perlu tahu, tadabbur ni dia bukan mentafsir ayat. Dia bukan mentafsir ayat. Tetapi nak faham ayat, kena lalu tafsiran ayat. Jadi sangat salah kalau orang kata tadabbur tak perlu tafsir ayat. Kita bukan mentafsir ayat. Mentafsir ayat para ulama dah buat dah. Kita perlu merujuk tafsiran ayat yang telah dibuat oleh para ulama. Tidak macam mana kita nak ambil tindakan kan? Macam mana kita nak tahu, oh ini kena buat, oh ni tak kena buat ni, oh ini kaitan dengan hukum yang untuk orang perempuan je, ini untuk lelaki je. Maka kita kena melalu kepada tafsiran ayat. Okey. Okey, faham ya? Faham. Okey, kadang-kadang orang buat kelas tafsir, tapi kelas tafsir tu habis pada, kalau kita baca tafsir kan banyak kelas tafsir. Tapi dia sekadar tahu makna. Dia tidak ada perbincangan tentang, okey jemaah, okey sekarang kita kena senaraikan. Apa kita kena buat? Apa kita kena buat? Ayat ni suruh buat apa? Kalau ada bentuk yang kena tahu kena buat apa teladan dia, apa kita kena buat, apa kita kena ubah, apa kita kena tanam baik, itulah tadabbur. Itulah tadabbur. Tapi nak pergi kepada tadabbur, perlu kepada tafsiran ayat. Okey. Oh ni soalan ni, saya minta admin tolong ambilkan soalan Puan Mardiah ni. Ada 2 soalan tentang orang Yahudi Nasrani. Nanti Puan Mardiah masuk kepada Telegram boleh? Tanya soalan tu dalam Telegram supaya saya boleh kumpulkan dan saya jawab mana yang senang dulu. Sebab kita nak jawab soalan ni dia tak boleh jawab tanpa ilmu. Sebab tidak semua maklumat yang kita tahu. Saya perlu rujuk juga kepada beberapa maklumat. Nanti tolong masuk dalam Telegram ya soalan-soalan ni. Okey. Okey, dia bertanya, baca Quran dengan khatam banyak kali lebih baik ke atau baca dengan faham tadabbur dan tafsir dari Quran tanpa khatam? Dia sebenarnya dua-dua tu perlu sebenarnya. Orang yang baca tanpa dia tadabbur,
orang yang baca banyak ayat, dia khatam, maksudnya kuantiti ayat dia banyak, maka dia dapat pahala banyak. Tapi kalau orang baca sikit, tapi dengan dia faham, dia dapat pahala besar. Faham tak? Faham tak maksud dia? Itulah para ulama ulas. Sebab memang Quran kita digalakkan untuk khatam. Untuk memperbanyakkan baca Quran. Sebab salafus soleh memang buat macam tu. Ada yang khatam sampai 3 hari, ada yang khatam ada pun 7 hari. Sebab dia bulan Quran kan. Tetapi kalau kita baca tanpa khatam, tapi kita tadabbur pun sangat dituntut di dalam agama. Jadi jawapan dia, siapa yang baca banyak tanpa dia faham, dia dapat pahala banyak. Sebab dikira ikut huruf kan. Satu huruf tu dikira 10, 10, 10, 10. Okey. Tapi kalau orang yang baca sikit, tapi dengan dia menghayati, dia akan dapat pahala besar. Dia akan dapat pahala yang bagaimana bentuk Allah Ta'ala. Itulah yang para ulama ulas sebenarnya. Tentang baca tanpa faham dengan baca dengan faham. Walaupun dia sedikit. Okay, wallahu ta'ala alam. Okay, kemudian, adakah benar taksir bersifat akademik manakala tadabbur lebih bersifat memahami dan berkait emosi terhadap ayat-ayatnya? Sebenarnya tak juga. Tadabbur ni pun bersifat akademik juga. Cuma saya kurang faham tentang akademik tu apa. Dia begini. Dia pada istilah je sebenarnya. Ramai orang pening. Tafsir dengan tadabbur, tafsir dengan tadabbur, tafsir dengan tadabbur. Dia mudah je. Dia tafsir perlu kepada akademik, tadabbur perlu pada akademik. Perlu pada akademik tu. Cuma nak pergi kepada tadabbur tu, kita kena ada ilmu yang betul untuk memahami ayat. Sebab kalau kita faham lain, Allah cakap lain, berdosa kita, dosa besar kita. Sebab kita faham lain, Allah Ta'ala maksudkan lain. Jadi untuk faham seperti mana yang Allah fahamkan, maka kita perlu tahu tafsiran ayat. Jadi memang perlu kepada disiplin ilmu. Itu dipanggil akademik lah. Tapi waktu kita masuk tadabbur, kita perlu ada akademik juga. Akademik tu maksudnya pada method. Method tu maksudnya kalau kita nak tadabbur, dia memang bermain dengan emosi. Tapi emosi tu dia akan datang setelah kita faham apa yang Allah Ta'ala nak katakan kepada kita. Ayat ni dalam bentuk amaran ke, ayat ni dalam bentuk berita gembira ke, ayat ni dia dalam bentuk, ada ayat bentuk menyindir, macam tu. Ada ayat bentuk bagi perumpamaan, macam tu. Dia nak tadabbur ni, dia kena ada kaedah. Dia kena ada kaedah. Kaedah tu contohnya macam kita gunakan konsep macam konsep 4W 1H tu. Apa, what, when, who, kita gunakan, dan how, gunakan konsep tu dalam tadabbur. Jadi untuk konsep tadabbur ni kita kena buat satu slot lain sebenarnya. Kita kena buat bengkel lain, kaedah-kaedah untuk tadabbur, insya-Allah. Ya, insya-Allah kita jumpa lagi nanti pada kelas akan datang. Okey, tuan-tuan, jazakumullahu khairan katsira. Tuan-tuan boleh lihat nanti rakamannya dari mana-mana yang terlepas. Kalau boleh jangan terputus ya pengisian, sebab kita memang tak tunggu dah. Kita memang akan teruskan. InsyaAllah dengan rahmat dari Allah, kita mohon Allah sihatkan kita, beri kita kelapangan, kita akan terus juzuk by juzuk. Sampailah pada malam yang ke-30. Sebab kita tak tahu lagi kita sempat hidup ke tak hidup. Kita tak tahu lagi lepas ni kita sibuk ke tak sibuk. Sebab tu kalau ada peluang, terus belajar. Jangan kita kata, tak apalah, nantilah. Sifat yang suka nanti-nanti ni sangat bahaya. Sangat bahaya. Pertama, kita tak tentu lagi kita boleh hidup lagi. Yang kedua, kita tak tahu apa lagi yang kita akan sibuk pada akan datang. Di Ramadan ni, dengan MCO lagi kan, ada sikit lagi konsep MCO, PKP masih ada lagi, maka manfaatkan dengan sebaik yang mungkin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Okay, sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.